Selamat sejahtera kepada pensyarah dan rekan-rekan sekalian. Terlebih dahulu, nama saya Sherlyn M. Magdalene, nomor matriks MS240930730, dan juga rekan-rekan saya yang lain akan memperkenalkan diri mereka sendiri. Baiklah, kami akan membentangkan tugasan bagi subjek pengenalan keuangan yang bertajuk Analisis Keuangan Syarikat Padini Holding Berhad. Kami memilih tema permainan video ini untuk menjadikan pembentangan lebih menarik dan mudah diikuti. Sepanjang pembentangan ini, kami akan menerangkan latar belakang syarikat, produk dan perkhidmatan, dan analisis keuangan, serta cadangan syarikat. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan syarikat Padini Holding Berhad. Syarikat Padini Holding Berhad merupakan sebuah syarikat perujukan fashion yang terkenal di Malaysia. Syarikat ini menawarkan berbagai jenama pakaian dan aksesori untuk lelaki, wanita, dan juga kanak-kanak. Selain beroperasi di Malaysia, terdapat juga mempunyai cawangan di beberapa negara lain. Oleh sebab itu, Padini merupakan antara syarikat yang sesuai untuk dijadikan analisis dari segi prestasi keuangan. Baiklah, kita pergi kepada latar belakang syarikat. Nama ketua CEO yaitu Yang Pang Chuan. Syarikat ini telah berkembang daripada sebuah perniagaan yang kecil kepada antara syarikat yang terbesar di Malaysia. Selain itu, Padini memperluaskan operasi ke bidang perujukan fashion dan berjaya membangun beberapa jenama terkenal yang mendapat sambutan hangat daripada syarikat tempatan, masyarakat tempatan, dan antarabangsa. Melalui strategi pemasaran yang berkesan, kualiti produk baik, serta harga mampu milik, Padini berhasil mempertahankan dalam industri fashion yang sangat kompetitif. Baiklah, kita pergi kepada produk dan perkhidmatan. Padini berfokus produk utama yaitu pakaian dari segi kanak-kanak hingga dewasa, beg tangan, dan aksesori fashion. Padini Holding Berhad juga memiliki beberapa jenama utama yang menyasarkan segmen pengguna yang berbeza seperti Padini Concept Store, Brands Outlet, dan juga Vinci. Melalui rangkaian kedai ini, syarikat menawarkan berbagai pemilihan produk kepada pelanggan dalam suasana pembeli belah yang selesa dan moden. Syarikat juga memanfaatkan platform digital dan e-dagang untuk memudahkan pelanggan membeli produk secara dalam talian. Walau bagaimanapun, syarikat Padini juga telah bekerja sama dengan beberapa buah syarikat yang terkenal. Salah satunya yang kita selalu mendengar adalah Brand Outlet BO dan juga Vinci serta sebagainya. Oleh itu, kejayaan ini menunjukkan strategi perniagaan dan pengurusan yang lebih baik untuk masa kehadapan. Baiklah, seterusnya terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Tracy Vioni Girodi, memegang nombor matriks MS240930555. Seterusnya yaitu analisis keuangan. Oke, ini menunjukkan perbandingan antara tahun 2024 dan 2025. Baiklah, apa yang kita lihat di sini, nisbah semasa meningkat daripada 4.38 kali kepada 4.51 kali. Ini menandakan sedikit peningkatan dalam kemampuan Padini Holdings Berhad yang membayar hutang dalam jangka pendek. Tetapi, walau bagaimanapun, nisbah cepat menurun daripada 3.32 kali pada tahun 2024 kepada 3.6 kali pada tahun 2025. Ini mungkin disebabkan oleh peningkatan inventory atau perubahan dalam komposisi aset semasa syarikat. Jadi oleh sebab itu, secara keseluruhannya, kedua-dua nisbah masih berada pada tahap yang sangat baik.
ini menunjukkan bahwa Padini Holdings Berhad mempunyai kecairan yang kukuh. Baiklah, yang seterusnya jumlah aset pusing ganti. Pada tahun 2025, Padini Holdings Berhad mencatatkan jumlah pusing ganti aset yang sebanyak 0.94 kali. Ini bermaksud setiap RM1 aset yang dimiliki oleh syarikat hanya mampu menjana RM0.94 hasil jualan. Baiklah, pada tahun sebelumnya pula, iaitu tahun 2024, nisbah ini adalah 1.05 kali yang menunjukkan bahawa setiap RM1 aset mampu menjana RM1.05 hasil jualan. Penurunan daripada 1.05 kali kepada 0.94 kali ini dia menunjukkan bahawa kecekapan penggunaan aset dalam menghasilkan jualan telah pun menurun sedikit apabila pada tahun 2025. Seterusnya, nisbah pulangan aset equity ini adalah pada tahun 2025 ia mencatat pengambilan atas equity sebanyak 13.06%. Tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2024, pengambilan atas equity ini mencapai 13.19%, yaitu bermaksud untuk setiap RM100 yang dilaburkan oleh pemegang saham, perniagaan ini mampu menghasilkan keuntungan bersih sebesar RM13.06 pada tahun 2025 dan RM13.19 pada tahun 2024. Berdasarkan analisis kami, cadangan syarikat Padini boleh memperkukuhkan jualan dalam talian, memperluaskan pasaran antarabangsa, serta dapat meningkatkan promosi digital bagi menarik lebih ramai pelanggan. Selain itu, keuntungan yang stabil, tahap hutang yang terkawal, dan keupayaan dapat memberikan peluang yang baik kepada pemegang saham. Ini dapat menunjukkan bahawa syarikat Padini mempunyai potensi yang tinggi untuk terus berkembang dan memberikan pulangan yang memuaskan kepada pelabur pada masa hadapan. Secara keseluruhannya, syarikat Padini Holdings Sinden Berhad dapat menunjukkan prestasi keuangan yang stabil dan berdaya tahan walaupun berdepan dengan cabaran ekonomi seperti inflasi dan peningkatan kos operasi. Keupayaan syarikat ini mengekalkan margin keuntungan yang kasar dan kukuh serta kedudukan tunai yang sehat dapat membuktikan keberkesanan strategi pengurusan dan operasi yang dilaksanakan. Selain itu, komitmen syarikat dalam memberikan pulangan yang konsisten kepada pemegang saham melalui pembayaran dividen mencerminkan kekuatan keuangannya. Pada masa hadapan, fokus Padini terhadap pengoptimuman kos, peningkatan kecekapan rantaian bekalan, dan penyesuaian terhadap perubahan pasaran dijangka dapat memastikan pertumbuhan yang mempan serta syarikat yang mempunyai asas keuangan yang kukuh dan perspektif yang positif untuk jangka masa yang panjang.